الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia Allah Taala pada pagi ini, pada kita semua para sahabat dan ahli-ahli keluarga yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Marilah sama-sama kita merasa syukur yang mendalam daripada hati kita di atas segala nikmat yang Allah Taala kurnia pada kita. Kita digunakan dengan kehidupan yang selesa, kehidupan yang menjadi kita rasa seronok, gembira, dan kehidupan kita adalah satu nikmat yang digunakan Allah Taala pada kita. Itu nikmat yang zahir, yang kehidupan yang zahir, yang secara fizikalnya kita dalam keadaan rasa puas hati dengan kurniaan Allah Taala kepada kita. Kemudian Allah Taala menggunakan juga pada kita dalam masa yang sama, iaitu nikmat yang batin, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita jadi orang yang beriman dan kita merasai kenikmatan sebagai orang yang beriman dengan kita redha akan Allah Taala Tuhan kita. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina, dan kita redha Islam itu adalah agama kita. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kita redha dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala yang diutuskan kepada kita. Kita beriman dengan sepenuh hati kita, dan kita rasa kelazatan dalam beriman pada Allah dan Rasul. Kita rasa sendiri dengan kita menghayati akan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penghayatan kita ke atas agama kita, sama ada dalam bentuk individual, dalam bentuk individu, ataupun secara berkeluarga, suami isteri,
sekecil keluarga ialah suami isteri. Sebab itu agama ini tidak akan sempurna kalau orang tidak berkeluarga, berumah tangga. Jadi apabila berumah tangga, kita membina sebahagian daripada agama. Sebagai agama takwa, sebagai lagi ialah berumah tangga. Berumah tangga ialah sempurna sebahagian agama. Dan apabila kita bertakwa, maka agama kita lengkap. Mana berumah tangga. Kerana di dalam berumah tangga itu akan membentuk kehidupan beragama yang lengkap. Di situ ada perhubungan antara satu jiwa dengan jiwa yang satu lagi, isteri dan suami. Dibina di atas tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah membina keluarganya, begitulah kita orang Islam diajar membina keluarga kita dengan contoh yang jelas. Contoh yang jelas. Itulah nikmat kita menjadikan wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah, kalau boleh buat catatan, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Kita baca dah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim AS. Ini ialah ayat yang menerangkan para Nabi adalah teladan yang baik. Para Nabi adalah teladan, contoh teladan yang baik dalam kehidupan, berada di kehidupan di dunia ini. Untuk menyempurnakan agama kita, kita mencontohi para Nabi. Kerana Nabi lah menjadi contoh teladan yang baik. Model yang ideal, model yang kita nak tiru. Sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya. Semasa mereka berkata kepada kaumnya yang angkat, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kami melepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain pada Allah. Kami mengingkari segala penyembahan kamu, dan dengan ini ternyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu adalah selama-lamanya. Sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Sehingga kaumnya kembali kepada agama Tauhid. Masa itu kaumnya menyembah berhala. Termasuk ayahnya sendiri. Jadi itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Sehingga tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya. Katanya, aku memohon kepada Tuhanku pengampunan buat dosa-dosamu. Namun aku tidak berkuasa menahan azab Allah sedikit pun daripada menimpamu. Berdoalah wahai orang-orang beriman, sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami berserah diri. Dan kepada Engkaulah kami bertaubat. Serta kepada Engkaulah tempat kami kembali. Jadi, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama ada kehidupan secara individu, kita mencontohi Nabi. Secara peribadi kita, macam mana nak membentuk peribadi kita di dunia ini, kita ikut Nabi SAW.
Macam mana kita nak membina keluarga kita? Kita kena ikut Nabi SAW. Kerana ialah contoh yang terbaik. Dan bagaimana nak membina masyarakat ataupun penduduk di kampung kita? Kalau kita pemimpin, begitulah kita mengikut akan contoh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita sebagai khalifah untuk membina dunia ini dengan mengikut contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, lengkap semua. Daripada kehidupan secara individu, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, bernegara, dan Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin dunia. Dia ada sebagai pemimpin dunia. Kalau kita sekarang ni, pemimpin dunia sekarang ni, yang menguasai dunia sekarang ni, apa? Mungkin kita kata kuasa besar lah ni duduk pada orang kafir. Jadi masa dulu, kuasa besar dikuasai oleh orang Islam. Dan yang mula-mula sekali menguasai dunia ialah Nabi kita Muhammad SAW sebagai khalifah. Orang besarnya kedudukan Rasulullah di masa itu. Jadi kalau kita tidak belajar sirah, kita tidak dapat gambaran bahawa Rasulullah supaya dia menguasai dunia, pemimpin dunia. Sepuluh ni kan, semua orang kagum dengan hebat dengan pemimpin dunia sekarang ni. Ikutlah cara mana. Tapi kita orang Islam, oleh kerana pemimpin dunia sini orang kafir, kita tidak kagum kepada orang kafir. Jadi kalau kita belajar sirah, sejarah Nabi kita SAW dikagumi, dihormati, ditakuti oleh semua orang. Kerana dia pemimpin, penguasa. Ketika mana Rasulullah membuka Fathul Makkah tu, semua orang tunduk kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menundukkan semua orang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah masuk Makkah dan penuh kebesaran. Ini digambar dalam surah Al-Fatih. Dalam surah Al-Fatih yang kita sentiasa baca dalam huraian untuk Fathul Makkah. Baik. Jadi kisah sekarang dah berada di saat di mana Rasulullah dah berjaya buka Mekah dah. Dan Mekah sekarang ni tunduk di bawah penguasaan Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah telah masuk ke dalam Mekah dan semua penduduk duduk bersembunyi dalam rumah dia. Kemudian tak keluar lagi. Kemudian apabila mereka keluar berkumpul di dekat Bukit Safa, Rasulullah berucap. Dan Rasulullah bertanya pada mereka, Rasulullah SAW bertanya pada mereka, orang-orang Quraisy, penduduk Quraisy semua masa itu, apakah yang aku akan lakukan kepadamu? Jadi dia kata, kamu adalah anak yang baik. Dan dia puji Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan bahawa wa antum tulaqa, kamu semua dibebaskan. Tak ada balas dendam, tak ada. Kalau mengikut adat kebiasaan apabila seseorang menakluk satu kawasan, dia balas dendam. Balas dendam, dia bunuh apa semua dah. Jadi merapahkan semua harta apa semua. Tidak. Ini adalah dalam satu yang sejarah dunia tidak pernah berlaku. Seseorang menakluk satu tempat, dia memaafkan orang di tempat tu. Sedangkan orang tu sentiasa memerangi dia. Membunuh saudara mara dia. Jadi tidak ada balas dendam. Ini tengok perjuangan yang dibawa oleh Rasul-Rasul tidak serupa perjuangan manusia biasa. Sebab perjuangan Rasul-Rasul ni dia membawa perjuangan atas perintah Allah Ta'ala. Untuk mengembang agama Allah Ta'ala. Sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk berkembangnya agama di antara Rasul-Rasul dan para sahabat membantu para Rasul. Jadi Nabi SAW sekarang ini cerita kita dah sampai Rasulullah dah menguasai Mekah. Baru-baru saja. Semua tunduk. Apabila Rasulullah kata, wa antum tulaqa, semua aku bebaskan, tak ada balas dendam apa. Termasuk pemimpin besar, pemimpin kecil, rakyat biasa, semua dimaafkan. Hak banyak berdendam, memerangi Rasulullah maaf belaka. Itulah kasih sayang, rahmat, Raufur Rahim. Mana Rasulullah SAW memberi peribadi yang agung. Ni Allah Ta'ala memuji Rasulullah, wa innaka khuluqin azim. Engkau ya Muhammad adalah kepribadian yang agung
yang hebat, iaitu Raufur Rahim. Dia maha penyayang dan maha penyayang. Dia sangat menyayangi akan sekalian makhluk. Jadi ternyata apabila Fathul Makkah ni tergambar kasih sayang Rasulullah pada sekalian makhluk. Tetapi makhluk ni ada yang kufur. Susah nak menerima hakikat. Jadi ada beberapa peristiwa selepas tu kita akan ikuti pada hari ni, pagi ni, kuliah tu. Ada beberapa peristiwa kecil tetapi patut ambil pengajaran. Ya tak? Pertama iaitu peristiwa seorang yang macam dia nak membunuh Rasulullah. Ya tak? Namanya Fadlullah. Nama dia. Nama Fudalah. Nama Fudalah nama dia. Nama Fudalah. Jadi peristiwa Fudalah ni dia ada niat nak bunuh Rasulullah. Dalam ramai-ramai tu Rasulullah dah maaf semua, tapi dia ada niat nak bunuh Rasulullah. Jadi dia ikut Rasulullah masa tawaf. Jadi Rasulullah ni mukjizat kan? Dia tahu dalam hati orang, tahu tahu. Dia tahu Fudalah ni nak bunuh dia. Dia ada bawa khanjar. Khanjar ni macam balik macam sabit, macam sadak gitu. Badik ni, khanjar ni macam badik yang kecil tu. Dia bawa dengan dia. Dia nak kira dapat dekat kat dia nak tawarih ke tubuh Nabi, ke perut ke untuk bunuh Nabi. Jadi dia masa tawaf tu lama-lama dia boleh pergi dekat dengan Nabi. Siapa dekat tu tak ada yang buat apa-apa, Nabi tanya dia. Hei Fudalah, apa yang ada dalam hatimu sekarang ni? Apa mulut berkata dalam hatimu sekarang ni, wahai Fudalah? Dia kata, terkejut Fudalah tadi. Muka dia duk macam nak bunuh Nabi dah. Sampai dekat tu Nabi kata ke dia lalu, gapa dia duduk dalam hatimu lah ni, hai Fudalah? Padahal dia ni nak bunuh Nabi dah. Jadi dia pun silap. Dia pun tubik mulut dia. Dia tak oyak sebenar dalam hati dia. Dia kata, wahai Rasulullah, aku beristighfar dan berzikir pada Allah. Dia kata macam tu. Nabi tahu apa yang dalam hati dia. Nabi kata, minta ampun pada Allah, wahai Fudalah. Minta ampun pada Allah. Minta ampun, wahai Fudalah. Nabi ulang kali-kali, 2-3 kali. Minta ampun, wahai Fudalah. Nabi pun, Fudalah pun minta ampun pada Allah. Kemudian Nabi pun letak tangan dia pada dada Fudalah tadi. Dan menyuruh Fudalah minta ampun pada Allah sekali lagi. Nabi letak tangan dia dada Fudalah. Nabi letak tangan dada Fudalah. Sebab tu kalau guru-guru syekh-syekh kita, kalau kita pergi kat dia, minta dia doa, dia letak tangan yang mulia dia tu pada dada kita. Jadi dia doa. Itu cara. Kalau kita tengok ada guru-guru, dia letak tangan dada tu, ialah tu. Itu ikut sunnah Nabi. Nabi letak tangan dada Fudalah ni. Dan menyuruh Fudalah kata astagfirullah, minta ampun ulang-ulang. Kemudian Nabi pun angkat tangannya yang mulia. Nabi SAW doa pada dia. Jadi Fudalah cerita. Dia kata, demi Allah, sebelum Muhammad letak tangannya atas dada aku, tak ada orang yang paling aku benci lebih daripada Muhammad. Muhammad lah orang paling aku benci. Tetapi selepas Muhammad letak tangan di atas dada aku, tak ada lah orang yang paling aku sayang ialah Muhammad. Jadi berubah serta-merta. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Mana Fudalah ni tak suka Nabi tahu dalam hati dia. Dia siap bawa khanjar dah. Jatuh nak bunuh Nabi. Tapi jadi sebaliknya. Nabi sudah beristighfar. Nabi tahu dalam hati dia tu nak buat jahat atas Nabi. Nabi suruh istighfar. Jadi dia tak oyak dalam hati dia. Dia kata, aku beristighfar dan berzikir pada Allah. Dia kata. Jadi Nabi pun doa ke dia. Jadi dia jadi sayang pada Nabi SAW. Satu-satu kisah. Kisah yang kedua, Abu Sufyan sendiri, pemimpin Quraisy masa tu. Abu Sufyan ada 2-3 orang lagi. Dia berdendam lagi ke Nabi. Walaupun Nabi dah takluk dia dan maaf semua. Berdendam lagi sebab hati ni payah nak boleh hilang selagi Allah Ta'ala tidak bagi hidayah
taufik dan inayah pada hati-hati manusia. Sebab tu hati-hati kita manusia ni, kita kena memohon petunjuk dan hidayah pada Allah Ta'ala. Kalau tak, kita terjadi baik hati kita. Walaupun zahir kita ngaku. Macam Abu Sufyan, dia ngaku Islam dah. Tapi ragu-ragu ada dalam hati dia. Bahkan masa Nabi maafkan semua orang dah. Abu Sufyan masih lagi memikir cara nak memerangi Nabi lagi. Jadi, Nabi pergi jumpa sama seorang ni dia. Ni Abu Sufyan. Sebab dia pemimpin besar Quraisy ni. Jadi tak hilang lagi perasaan nak memerangi Nabi. Jadi Nabi jumpa sama seorang dia. Nabi kata, Nabi berkata pada dia, kalau begitu Allah akan hina kamu, wahai Abu Sufyan. Kalau mu duduk gini, mu duduk nak rasa tak puas hati sama ke Rasulullah SAW. Nabi kata. Jadi apabila Nabi kata gitu lah, Abu Sufyan kata pada masa tu, apabila Nabi kata, kalau begitu Allah akan hina kamu, wahai Abu Sufyan. Abu Sufyan ni orang Arab, kalau sebut Allah, dia tahu sungguh Allah ni siapa. Orang Arab kan? Orang Arab dia tahu. Macam kita, kalimah-kalimah Arab kita tak tahu makna dia secara balarahnya. Tapi kalau orang Arab, dia tahulah bahasa dia. Apabila Nabi kata, Allah akan hina kamu, wahai Abu Sufyan. Kalau mu duduk gini sama. Sudah sampai bila mu duduk gini sama. Jadi dia pun kata dah. Abu Sufyan kata, dia buat cerita lah. Dia kata, pada masa Nabi kata gitu tu, Allah mencapuk keyakinannya kepada Muhammad dan Islam dalam hatiku. Masa itulah aku berasa dalam hatiku. Aku yakinlah dengan apa yang Muhammad dan Islam ni. Bagaimana Muhammad dapat mengetahui apa yang dalam hati dan fikiran aku? Dia macam dia tertanya-tanya. Itulah mukjizat Rasulullah. Mana Abu Sufyan terkesan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Nabi soalan tu memang soalan hak dalam fikiran dia. Macam ni Fudullah tadi. Fudullah tadi dia nak bunuh Nabi. Nabi kata, istighfar Fudullah pada Allah. Niat tak jahat dia tu. Niat jahat dia tu. Dan ni Abu Sufyan ni, dia tak puas hati ke Nabi sama. Nabi kata, kalau muduk gini, Allah akan hina kamu, Abu Sufyan. Masa itulah hati dia yakin dengan Nabi SAW. Kerana dia tak suka Nabi tahu dalam fikiran dia. Itu satu. Lepas tu ada kisah lagi, iaitu satu hari dia duduk berkumpul sesama dia. Abu Sufyan, kemudian pemimpin Quraisy lagi seperti Atab bin Usaid, Haris bin Hisham, 3 pemimpin Mekah duduk berbuah-buah. Duduk berbuah sama-sama dia. Setelah Mekah jatuh ke Nabi SAW, ke tangan Islam, hidup puasa sama dia. Apabila masuk waktu semaya, hidup perhati Nabi. Masuk waktu semaya, Nabi perintah saya Nabi lah. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Rehatkan kami ya Bilal. Rehat. Itu Nabi suruh Bilal azan. Jadi Bilal naik ke atas Kaabah. Naik atas Kaabah melakukan azan. Jadi apabila dia dengar Bilal azan tadi, pemimpin Quraisy ni, masa tu dia tidak Islam lagi. Nabi tak kisah. Islam ni tak ada paksaan. Bukan mana apabila taluk tu paksa orang masuk Islam. Tidak. Atas orang tu nak masuk. Jadi dia hidup perhati itu. Hidup puasa sama dia. Jadi Atab bin Usaid ni, ayah dia nama Usaid. Dia kata kan? Dia kata, apabila dia dengar azan tadi, Allah memuliakan Usaid. Memuliakan Usaid. Usaid ayah dia lah. Mana Allah memuliakan ayah dia. Kerana apa? Kerana tidak melihat hamba ni azan di atas Kaabah. Dia kata gitu. Mana dia kata mujurlah ayah dia. Hak mati dah lah ayah dia tu. Dia mati dah. Tak dengar azan orang azan atas Kaabah ni. Mujur. Itu tanda Allah memuliakan ayah dia. Dia kata gitu. Dia kata dia ayah dia tu tak dengar bila azan ni atas Kaabah ni. Allah memuliakan ayah dia. Tak dia dengar. Jadi dia ni mana nyanyi lah bagi dia terpaksa dengar azan ni. Tak bagus bagi dia. Ayah dia tu lebih bagus. Dia kata gitu. Kemudian Haris pula kata gitu juga. Haris bin Hisham dia kata, Allah memuliakan Hisham. Ayah dia Hisham. Dia kata Allah memuliakan ayah dia. Ayah dia mati dah kan. Dia kata Allah memuliakan ayah dia. Kerana dia tidak mendengar, tidak melihat hamba ni duduk bertakbir atas Kaabah. Dia kata kau Bilal tu hamba. Memang ada dulu Bilal tu hamba.
hamba pada Abu Jahal. Sebelum Islam tu, dia hamba. Ada hamba. Jadi jatuh kat Abu Sufyan pula, senyap dia. Dia tak kata apa. Senyap. Tak berani nak kata macam Usaid dengan Haris ni. Tak berani. Senyap dia. Senyap tu, Abu Sufyan pun berkata, demi Allah, kalau aku bercakap supaya ni, dia kata, batu-batu yang duduk sekeliling kita ni akan beritahu pada Muhammad, dia kata. Dia kata ke kawan dia dua orang tu, pemimpin Quraisy yang lain. Kalau aku kata macam ni, batu-batu yang di sekitar kita akan royak ke Muhammad. Dia sebenarnya Abu Sufyan terkesan dah dengan mukjizat Nabi. Dia rasa Nabi ni tahu. Jadi dia kata, dia tak kata sepohok saya dia dua orang tu. Dia kata, demi Allah, kalau aku bercakap supamu ni, batu-batu kecil-kecil ada sekeliling kita ni akan beritahu Muhammad. Dia. Jadi duduk sekejap, Nabi pun lalu. Nabi lalu kat dia. Nabi SAW lalu tempat mereka. Tiba-tiba Nabi lalu tu terus Nabi ucap perkataan yang diucapkan oleh Usaid dan Haris tadi. Nabi lalu, Nabi ulang perkataan dia tadi. Jadi Nabi mengulang kepada Attab dan Haris apa yang baru mereka perkata. Mereka sebut tadi. Terkejut dia. Macam mana Nabi tahu dia kata itu? Nabi tak ada situ. Kemudian Nabi pun kata kepada Abu Sufyan pula. Dia kata, wahai Abu Sufyan, kalau kamu ada berkata sesuatu, pasti batu-batu ini akan menceritakannya kepada aku. Jadi, tapi masa tu Islam sudah tetap dalam hati Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan dah teguh dah, dia percaya pada Nabi SAW dan pada Islam masa tu. Lepas tu dia tak keluar mulut dia. Lepas tu Nabi kata, wahai Abu Sufyan, kalau kamu ada berkata sesuatu, pasti batu-batu ini menceritakan pada aku. Jadi mana mu tak kata satu lah, sebab batu ni tak kata apa-apa. Jadi mana Abu Sufyan tahu Nabi SAW boleh bercakap dengan batu. Batu boleh jadi saksi, kata dia. Itulah mukjizat Nabi SAW. Nabi kita mempunyai mukjizat yang banyak. Mukjizat yang hissiyah. Yang bentuk hissi ni banyak. Dan mukjizat yang maknawi, iaitu wahyu Al-Quran. Al-Quran tu adalah mukjizat yang maknawi. Dan kita sekarang ni dapat mukjizat yang maknawi. Dapat merasa, iaitu dapat membaca Al-Quran, dapat menghayati Al-Quran. Tapi mukjizat yang hissi kita tidak dapat lah. Moga kita hidup zaman Nabi. Para sahabat dia duduk sama Nabi, dia melihat sendiri mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW. Baik. Jadi selepas tu ada peristiwa seterusnya. Masa tu mana Abu Sufyan dah teguh lah dia lepas peristiwa tu. Tak ada ragu-ragu dah dia. Baik, Nabi pun ambil masa untuk menghancurkan berhala. Di sekitar Kaabah tu berhala penuh. Mungkin riwayatnya ada 360 berhala. Ada satu berhala besar nama Hubal. Hubal. Jadi orang Quraisy ni apa masa berperang masa jahiliah tu, kalau dia perang dia duduk menyanjung Hubal lah. Dia akak Hubal. Membesarkan Hubal. Hubal tu berhala besar. Jadi Nabi pun SAW yang mulia, dia naik atas huta dan dia minta semua orang duduk jauh daripada Kaabah. Dia sorang-sorang saja. Dia sorang-sorang saja tawaf. Itu kehebatan Rasulullah SAW masa tu, nampak kan? Mana semua orang tunduk pada Rasulullah SAW dan semua duduk jauh, dia tengok Rasulullah sorang-sorang. Dia nak buat gapo Rasulullah sorang-sorang dia. Dia pun bawa tu kak dia. Dia naik atas huta. Tak? Masa tu Kaabah dipenuhi oleh 360 berhala di sekeliling Kaabah. Jadi Nabi pun naik atas huta, tawaf sambil membaca ayat surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi ulang-ulang ayat tu. Dibaca ayat tu masa tawaf. Dan masa sambil tawaf tadi,
Nabi akak tukar dia. Tunjuk kau berhala. Tunjuk saja tak setuh pun kena berhala tadi. Tunjuk saja hancur berhala tadi. Macam tembok lah dah. Tunjuk tukar hancur berhala. Tengok je tu karamah atau mukjizat Rasulullah SAW. Akak tukar dia tunjuk kau berhala tu, pecah berhala tu. Bukannya Nabi tikar kau cocoh atau tidak, tunjuk ya. Ada. Nabi membaca ayat tu sambil mengarahkan tongkat ke arah berhala. Belum tongkat terkena, tongkat Nabi tengah berhala tu jatuh berkecat, berderai. Jadi serpihan kecil. Tu. Berhala ni benda yang dipuja selama-lama, turun-temurun oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ni buat apa sampai dia menyembah berhala? Sebab dia tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala Nabi, Rasul di kalangan mereka. Rasul diturun di kalangan Bani Israel. Bani Israel tak sembah berhala. Bani Israel, orang Yahudi tahu orang Quraisy ni sesat. Dia tahu. Tapi dia tidak beri nasihat supaya jangan berhala, sebab dia nak guna orang Quraisy ni. Dia biar orang Quraisy dalam keadaan sesat, padahal dia nak manipulate orang Quraisy tadi. Tu orang Yahudi. Cerdik dia tu, cerdik nak akhirat kau kan. Orang Yahudi. Kalau ni begitulah dia. Orang Yahudi. Lepas tu kita orang Islam, kita tahu penyakit orang Yahudi gitu dah. Tuhan buat dia. Jadi dia tahu orang Quraisy ni, dia tok nenek dia tak turun rasul. Siapa dia sebenarnya keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dah turun jadi Qusay bin Kilab. Pergi pada Adnan, pada turun Qusay bin Kilab pada Quraisy. Turun sampai kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Ya tak? Turun Quraisy ni. Jadi tapi oleh kerana dia tidak ada rasul, jadi sesak sampai semua berhala. Jadi berkurang-kurang dia duduk memuja takung dia, berhala dia tu. Jadi dia puja. Siapa benda tu beratu, dia puja dah lah. Kita duk puja jadi beratu juga dah puja. Tapi Nabi tembok dengan tukak dia. Baca ayat wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Pecah, hancur. Tembok hancur. 360. Berhala. Jadi Nabi membaca ayat ni, ayat wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pecah, hancur. Nabi terus membaca ayat itu berulang-ulang sambil menghalakan tongkatnya kepada berhala, maka satu demi satu berhala itu tumbang, hancur. Ya tak? Itu kisah dia. Jadi berhala itu beratus-ratus tahun disembah oleh orang-orang Arab, jatuh, pecah, berkecai. Akhirnya semua berhala jatuh, pecah, menjadi batu yang kecil-kecil, kecuali ada satu saja yang besar, nama Hubal. Nabi pergi ke Hubal tadi, berhala yang paling besar, iaitu ketua Tuhan dia. Ketua Tuhan dia yang bahasa Arab, berhala tu diikat kukuh, dia rata kukuh, takut tumbang ke, dia rata dengan rata besi ke tanah. Jadi Nabi pun pergi, Nabi ketuk mata dia, mata Hubal tadi. Dia ketuk dengan tukar, mengenai baca ayat tadi, hancur, bergegar dia, akhir tumbang dia. Jadi hancur, tetapi tidak jadi hancur kecil. Tidak jadi hancur kecil. Ya tak? Jadi dia tidak menjadi hancur kecil. Ya tak? Ya tak? Dia tidak jadi hancur kecil, dia hancur besar-besar. Hancur tu besar-besar. Berhala Hubal ni, muka dia besar, muka berhala tu besar. Jadi pecah besar-besar. Nabi pun memerintah para sahabat, pergi katok akak katok belakang. Semua orang yang ada situ pergi katok belakang, dia hancur. Hancur berhala Hubal tu. Berhala Hubal tu katok dia jadi hancur. Jadi Nabi memerintah para sahabat memecahkan dengan tangan-tangan mereka. Jadi orang yang baru masuk Islam, semua berhala sebelum ni, mungkin Nabi perintah gitu, bakal pergi katok belakang. Jadi mereka memecahkan berhala mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri yang mereka sembah berhala tu dulu. Itu cara Rasulullah mendidik umat. Mana menegakkan
kebenaran di atas runtuhan kebatilan, menegakkan Islam di atas runtuhan jahiliah, menegakkan tauhid di atas runtuhan syirik. Mana syirik tu kena hancur dulu, barulah naik tauhid. Menegakkan tauhid di atas kehancuran syirik. Ya tak? Sebab tauhid ni dah bersih. Benda bersih nak masuk dalam bekas mesti bersih juga. Macam kalau hati kita ni ada syirik lagi, tak mari tauhid. Tauhid ni bersih, kolis, macam air susu, putih. Mesti orang nak beri kita air susu, mesti kita bersih dulu bekas kita. Takkan berusaha kita kotor kita nak pergi, tak ada orang nak beri air susu. Tak cerdik kita tak. Kita bersih dulu hati kita. Buang sirik-sirik kopi. Sirik-sirik jali, sirik kopi, buang hati. Lecin dulu baru kita ada minta air susu. Orang nak beri air susu orang bersih. Sebab sirik ni najis. Kalau kita ada makanan yang bersih, duduk alih-alih, tiba-tiba ada najis jatuh sikit. Tak lalu dah kita nak makan tau. Tak lalu dah nak makan. Itu bayar ke hati kita. Apabila kita nak dapat tauhid, sudah tentu dia kena bersih semua hati kita. Barulah mari tauhid. Itu cara dia. Wala talbisul haqq wal batil. Jangan kamu mencampur aduk benar-benar dengan batil. Sebab waqul ja'al haqq wa zahaqal batil. Surah Al-Isra' ada sahabat kita bertanya, ayat tu surah mana? Mengikut dalam kitab ni menyebut surah Al-Isra' ayat 81 dah. Boleh tengoklah. Boleh tengok dalam masah. Surah Al-Isra' ayat 81, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi begitulah mana cerita dia. Dihancurkan dengan tangan-tangan mereka sendiri, iaitu berhala Hubal tadi. Tangan-tangan orang yang penuh menyembah berhala tadi. Habis itu. Kemudian satu lagi kisah sebelum kita mengakhiri, iaitu Rasulullah masuk Kaabah. Apabila hancur semua berhala tadi di luar Kaabah tu, maka Rasulullah mahu masuk ke dalam Kaabah. Beliau memanggil seorang pemimpin Mekah yang bernama Uthman bin Talhah. Salah seorang pemimpin Mekah yang masuk Islam bersama Khalid dan Amru. Uthman bin Talhah ni dia masuk Islam dah. Muhammad memerintahkan Uthman bin Talhah mengambil kunci Kaabah daripada keturunan Abdul Dar. Sebab masa tu kunci Kaabah dipegang oleh keturunan Abdul Dar. Mereka memegang kunci pintu Kaabah dan tidak ada orang dapat masuk dalam Kaabah melainkan dengan izin daripada mereka. Jadi apabila Nabi nak masuk, kunci Kaabah dipegang oleh kunci Kaabah itu dipegang oleh ibu Uthman Talhah. Ibu dia yang pegang. Ada? Ibu dia pegang. Dia pergi minta kunci dengan ibunya, tetapi ibunya tidak mahu memberi kunci itu dan menceritakan kembali peristiwa yang berlaku antara Uthman dan Muhammad sebelum dia Islam. Ada. Kemudian Muhammad pernah meminta daripada Uthman untuk masuk ke Kaabah sebelum hijrah. Uthman tidak membenarkan. Ada. Uthman berkata, Uthman bin Talhah ni bukan Uthman bin Affan Uthman bin Talhah. Uthman berkata, demi Allah, kamu tidak boleh masuk ke dalam Kaabah selama-lamanya. Dia kata pada Nabi SAW. Jadi Muhammad berkata, wahai Uthman, izinkan aku masuk ke dalam Kaabah sebelum kunci Kaabah ini berada di tanganmu, di tangan aku. Aku akan berikan kunci ini kepada sesiapa yang aku mahu. Jadi dia beritahu pada Uthman. Jadi masa tu Rasulullah dah takluk Mekah dah. Jadi terpaksa dia kena bui. Jadi Uthman berkata, demi Allah, apabila berlaku kunci Kaabah berada di tangan kamu, perut bumi itu lebih baik pada aku. Lebih baik aku mati, dia kata. Lebih baik aku mati daripada aku melihat peristiwa itu. Jadi dia kata kepada Nabi, ini kisah sebelum Nabi berhijrah. Nabi nak masuk dalam Kaabah, dia tak bagi. Jadi ibu dia duk ingat kau tu lah. Dia ingat kepada peristiwa yang disebut oleh Uthman tadi. Walaupun ibunya mengingat kembali peristiwa lama tu,
Osman tetap bertegas minta menyerahkan kunci itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya takut Muhammad mengambil kunci itu dan menyerahkannya kepada orang lain hingga hilang kemuliaan keturunan Abu Darda. Dia tak siwi, ibu dia tak siwi ni sebab dia takut kalau kunci di tangan orang lain, keturunan dia tak ada kemuliaan dah lah. Ya. Jadi Osman merayu juga pada ibu dia, kena bui kepada Rasulullah. Kena bui. Rasulullah lama dah duduk tunggu tu. Jadi yang pergi nak ambil tu iaitu Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad meminta Abu Bakar dan Umar pergi mengambil kunci itu kerana Talhah, Uthman bin Talhah ni tak ada. Dia balik lewat. Jadi apabila Sayyidina Umar pergi, dia ketuk-ketuk pintu rumah ibu dia. Ibu dia tu. Jadi dia mendengar suara Umar, ibu dia takut. Ibu Uthman tu takut, menggeletar dia. Dan terus menyerahkan kunci kepadanya. Lebih baik dia menyerahkan kepada Uthman daripada terpaksa menyerah kepada kunci pada Umar. Jadi dia serah pada Uthman, dia tak serah pada Umar. Dia serah pada Uthman. Jadi Uthman pun bawa kunci tadi, datang menyerah kunci pada Rasulullah SAW. Kunci yang menjadi kemuliaan keturunan Abu Darda kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tahu peristiwa, dia teringat balik peristiwa sebelum hijrah. Semua orang menanti cemah. Kepada siapa Rasulullah nak beri anak kunci ni? Kunci sekarang duduk tangan Rasulullah lah. Kunci dia. Jadi Abbas pun datang. Abbas datang dan meminta Nabi menyerahkan kunci itu kepadanya. Abbas datang. Iaitu keturunan Hashim. Supaya terkumpul pada dia semua. Bani Hashim ni dia dah urus semua. Iaitu si Qoyah dia juga, minum air zam-zam dia juga, Rifadah dan kunci Kaabah dia nak pegang belakang. Si Qoyah dan Rifadah ada dah di tangan dia, Abbas. Jadi dia nak kunci, dia nak pegang juga. Dia minta daripada Rasulullah. Sekarang ni kunci duduk tangan Rasulullah. Kepada siapa yang Rasulullah nak bagi? Kemudian Rasulullah kata, ini hari kebaikan dan kesetiaan. Ini hari kebaikan dan kesetiaan. Ambillah kunci ini, wahai keturunan Abdul Dad. Jadi Rasulullah bagi kepada keturunan Abdul Dad, bagi balik kepada Uthman bin Talhah tadi. Nabi bagi balik ke dia. Dan kunci ini akan kekal di tangan kamu sehingga hari kiamat. Tidak ada orang yang boleh merampas kunci tanganmu. Kamu ni melainkan orang zalim. Jadi Nabi ulang-ulang. Nabi ulang-ulang, mana ambillah kunci ni wahai keturunan Abdul Dad. Kunci ni akan kekal di tangan kamu hingga hari kiamat dan tidak ada orang yang merampasnya daripada tangan kamu melainkan orang yang zalim. Nabi ulang-ulang. Dan betul. Siapa Allah ni pun? Orang duk pegang Allah ni kan? Baru ni mati dah tu ganti hak baru kan? Keturunan dia juga. Allah ni ada pemegang hak baru, keturunan dia juga. Jadi kunci Kaabah dipegang oleh keturunan Abdul Dad sehingga ke hari ini. Iaitu setelah diberi kepada Uthman bin Talhah tu. Sampai hari ini keturunan dia. Jadi apabila tu Nabi pun masuk dalam Kaabah sembahyang 2 rakaat ditemani oleh Bilal. Selepas tu Nabi pun keluar. Apabila Nabi keluar, orang pertama masuk iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia terlalu ta'asuk dengan Nabi. Dia terlalu mengikuti Nabi. Dia tiru apa saja Nabi buat. Nabi masuk oleh Kaabah, dia masuk oleh Kaabah. Dia terus bertanya pada Bilal, di mana Nabi bersemayam? Nabi semayam mana dia? Nak masuk dalam Kaabah. Jadi dalam Kaabah itu ada 6 tiang. Oleh itu Nabi SAW sembahyang membelakangkan 3 tiang di belakangnya dan 2 tiang di kanan dan 1 tiang di kiri. Abdullah sembahyang di tempat Nabi SAW sembahyang. Tetapi dia terlupa bertanya bilangan rakaat yang Nabi SAW bersembahyang dalam Kaabah. Itulah kisah, beberapa kisah. Dan ada sedikit lagi beberapa kisah sebelum kita mengakhiri kisah Fathul Makkah. Ada beberapa kisah lagi. Mungkin pada kuliah esok lah, insyaAllah. Kalau Allah Ta'ala izin, kita kuliah esok ada beberapa lagi kisah tentang bagaimana orang-orang lain selain daripada pemimpin Quraisy tadi
yang dijatuhkan hukuman bunuh dia, tetapi berlaku Nabi memaafkan dia. Itu peristiwa ni pun sangat menarik juga untuk kita fahami hikmah dia. Setakat itu saja. Semoga Allah Taala memberkati kuliah kita dan menjadikan amalan kita ini istiqamah. Kerana amalan yang sedikit tetapi istiqamah itulah yang dicintai oleh Allah Taala. Mana amalan yang sedikit tapi berkekalan. Macam kita kuliah pagi ni 45 minit saja kita, tapi kita buat secara berkekalan. Semoga menjadi jariah kita untuk kita membawa ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Sama-sama.